kumpulan bagi tajuk konsep kebahagiaan menurut Imam Al-Ghazali di bawah subjek falsafah dan isu semasa. Berikut merupakan isi kandungan yang akan dibentangkan oleh kumpulan kami. Baiklah, kita akan memulakan pembintangan kita dengan tujuan kajian ini dilakukan. Tujuan kajian ini dibuat adalah yang pertama, untuk mengkaji latar belakang Imam Al-Ghazali, yang kedua, untuk mengenal pasti konsep bahagia menurut Imam Al-Ghazali, dan yang ketiga, untuk mengenal pasti langkah-langkah untuk mencapai kebahagiaan menurut Imam Al-Ghazali. Pernah atau tidak isu ini bangkit dalam diri kita? Mengapa kita tidak bahagia? Melalui perspektif Islam, terdapat beberapa punca seseorang itu tidak bahagia. Antaranya yang pertama, terlalu banyak yang dimahukan sehingga terlupa yang mana keperluan dan yang mana kehendak. Manusia yang lebih mementingkan gaya kehidupan berbanding keperluan hidup, hidupnya tidak akan pernah rasa bahagia kerana kehendaknya tak pernah berhenti. Oleh itu, manusia hendaklah bijak membezakan di mana yang keperluan dan yang mana kehendak. Yang kedua, manusia yang sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Apabila kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita tidak akan pernah berasa cukup dengan apa yang kita ada, walhal hidup kita padahal lebih senang daripada orang yang kita bandingkan. Punca kita tidak bahagia yang ketiga, bila kita terlalu mencintai kesempurnaan, dan akhir sekali, apabila seseorang itu sudah biasa hidup dalam kesenangan dan kemewahan sehingga dia berasa takut untuk hidup dalam kesusahan. Seperti yang anda semua boleh lihat di slide sebelah saya, kumpulan kami mempunyai 3 objektif kajian, iaitu yang pertama, untuk mengkaji latar belakang Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali. Yang kedua, untuk mengenal pasti konsep bahagia menurut Imam Al-Ghazali. Dan yang ketiga, untuk mengenal pasti langkah-langkah untuk mencapai kebahagiaan menurut perspektif Islam. Seterusnya, mari kita lihat pada kajian literatur. Perkataan bahagia di dalam Kamus Dewan edisi keempat merupakan suasana senang dan aman, damai serta gembira. Manakala kebahagiaan pula memberi maksud kesenangan hidup, memperoleh keberuntungan atau membanting tulang untuk memberi sesuatu kepada insan tersayang demi kegembiraannya. Konsep kebahagiaan menurut Al-Ghazali bukanlah diukur melalui keseronokan atau hiburan, akan tetapi dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala atau disebut sebagai ma'rifatullah. Apabila pemburu kebahagiaan ini sudah mencapai puncak mengenali serta mengetahui Allah yang sebenar-benarnya, kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya dan kekal mekar, juga sentiasa bercambah di dalam hati mereka. Menurut kajian sebelumnya, konsep kebahagiaan lain yang diperkatakan oleh Al-Ghazali adalah apabila seseorang manusia itu mampu untuk menundukkan nafsu kebinatangannya. Maksud mengawal nafsu kebinatangan di sini adalah apabila manusia itu mampu untuk mendisiplinkan diri mereka dan menahan daripada melakukan perkara yang di luar batasan sebagai seorang manusia. Jelaslah di sini bahawa konsep kebahagiaan menurut Al-Ghazali menekankan pencapaian aspek kebahagiaan rohani yang ditunjangi oleh ajaran agama. Mari kita beralih kepada metodologi kajian. Metodologi kajian adalah kaedah yang digunakan untuk mengkaji konsep, metod dan prosedur kajian. Kaedah yang biasa digunakan oleh banyak pengkaji adalah kaedah kualitatif dan kuantitatif. Di dalam kajian ini, pengkaji mengumpulkan data dengan menggunakan kaedah kualitatif, iaitu rujukan atau fakta yang diperoleh berdasarkan pemerhatian dan daripada bahan perpustakaan seperti buku, majalah, artikel, jurnal, laman web dan banyak lagi. Pengkaji menyelidiki semua bahan itu dan merekodkannya sebagai bahan bukti. Seterusnya, latar belakang tokoh. Riwayat hidup Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali merupakan seorang tokoh ilmu Islam yang sangat terkenal dan masyhur sehingga kini. Nama benar Imam Al-Ghazali ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali atau Si Al-Naisaburi. Akan tetapi, nama asal beliau ialah Muhammad. Beliau digelar sebagai Abu Hamid kerana pernah mempunyai anak lelaki yang bernama Hamid yang telah meninggal ketika masih bayi. Manakala gelaran Al-Ghazali diambil dari beberapa perkara tentang beliau. Pertamanya, gelaran ini bersempena dengan nama daerah tempat kelahiran beliau, iaitu Qazalah. Seterusnya, gelaran ini juga diambil dari perkataan Qazal bersempena dengan gelaran bapa yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing. Beliau telah dilahirkan pada tahun 450 Hijrah bersamaan dengan 1058 Masihi di Qazalah Tus. Beliau berasal dari keluarga yang miskin tapi sangat kuat beragama. Beliau telah kehilangan orang tuanya ketika masih kecil dan terpaksa menghadapi berbagai rintangan dan kesusahan hidup.
Seterusnya kita beralih kepada latar belakang pendidikan Imam Al-Ghazali. Beliau telah mulakan pengajian pertama dengan mempelajari Al-Quran dan Fardu Ain bersama ayahnya. Setelah kewafatan ayahnya, beliau menyambung pengajiannya bersama Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani dalam bidang hafalan, asal membaca dan juga menulis. Imam Al-Ghazali juga pernah berguru dengan Yusuf An-Nasaj di kampung halamannya. Setelah selesai pengajiannya di kampung halaman, beliau melanjutkan pelajaran ke Khurasan dan berguru kepada Syekh Abu Nas Al-Ismaili. Pada tahun 465 Hijrah, beliau telah mula berhijrah ke Jordan untuk menuntut ilmu bersama Abu Qasim Al-Ismaili dalam pengajiannya yang keempat. Kemudian pada tahun 473 Hijrah, beliau meneruskan lagi pengembaraan menuntut ilmu dan telah berhijrah ke Naisabur di sebuah universiti Nizamiyah bersama Imam Al-Haramain. Kecintaan beliau yang mendalam terhadap ilmu membuatkan Imam Al-Ghazali tidak pernah berhenti menuntut ilmu sehingga akhir hayat beliau. Seterusnya, riwayat akhir hidup Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali telah wafat pada 14 Jamadil Akhir tahun 505 Hijrah di Tus. Kemudian telah dimakamkan di At-Tabaran. Beliau telah terkenal dalam berbagai bidang, antaranya bidang ilmu kalam, ilmu fiqh, falsafah, tasawuf dan sebagainya. Beliau seorang yang sangat rajin dan gigih dalam menuntut ilmu kerana kecintaannya yang mendalam terhadap pelbagai ilmu pengetahuan telah menjadikan beliau seorang yang hebat sehingga hari ini. Namun begitu, beliau sentiasa bersifat zuhud dan tidak melebihi dalam hal keduniaan. Dan akhir sekali, sumbangan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali telah menyumbang pelbagai karya dalam bidang ilmu pengetahuan. Berikut merupakan karya ilmiah yang telah dikarang beliau sepanjang hayatnya. Seterusnya, konsep dan definisi bahagia menurut Imam Al-Ghazali. Bahagia atau kebahagiaan merujuk kepada sa'adah dalam bahasa Arab yang membawa dua konteks, iaitu dunia dan akhirat. Menurutnya, kebahagiaan itu merupakan satu keadaan yang damai tanpa ada cacat cela dan ketenangan jiwa yang begitu sempurna. Puncak kebahagiaan itu boleh diraih ketika mana mereka sudah sampai ke ma'rifatullah. Kebahagiaan sebenar adalah ketika mereka sudah mengenali Allah secara nyata, terang, jelas yang tidak berbelah bahagi lagi. Seterusnya, ma'rifatullah. Apakah yang dimaksudkan dengan ma'rifatullah? Ma'rifatullah bermaksud upaya manusia untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Qayyim mengatakan, semakin tinggi makrifat kita kepada Allah, semakin tinggi ketaatan kita kepada Allah. Seterusnya, konsep bahagia. Imam Al-Ghazali membahagikan konsep kebahagiaan kepada 4 bahagian. Dalam mencapai kebahagiaan yang sempurna, keempat-empat konsep ini mestilah saling memerlukan. Yang pertama, mengenal diri. Mengenal diri adalah kunci yang paling penting kerana mereka boleh mengenal baik Allah jika mereka sudah mengenal dengan jelas tentang dirinya. Kita harus mengenali diri kita yang sejati. Menurut Imam Al-Ghazali, kita harus memulakan mengenali diri kita dengan pertanyaan. Antaranya, kita ni apa? Kita ni datang dari mana? Untuk apa kita diciptakan? Apa yang membuatkan kita menjadi bahagia? Seterusnya, mengenal Allah, iaitu upaya manusia untuk mengenal Tuhan sedekat-dekatnya yang dimulai dengan penyucian jiwa dan berzikir kepada Allah secara istiqamah sehingga pada akhirnya mampu melihat Tuhan dengan hati nuraninya. Dan yang ketiga, mengenal dunia. Di dunialah mereka membekalkan diri mereka dengan berbagai bekalan, iaitu bekalan pahala untuk perjalanan seterusnya. Dalam usaha mencari bekalan, di sinilah manusia akan mengenal Allah. Dan yang terakhir, mengenal akhirat. Konsep ini menekankan nikmat syurga dan neraka yang menanti di akhirat kelak. Jika mereka sudah cukup kenal dengan akhirat, mereka akan seraya upaya membekalkan diri mereka ketika berada di dunia untuk mengejar bahagia hakiki. Banyak langkah menuju kebahagiaan yang telah dikemukakan oleh beberapa pelopor falsafah hingga para cendekiawan. Walaupun tujuan utama adalah mencari kebahagiaan, akan tetapi cara menggapainya adalah berbeza-beza mengikut perspektif dan pendapat masing-masing. Menurut Al-Ghazali, apa yang perlu dilakukan oleh pencari kebahagiaan adalah pertama sekali, mengetahui diri sendiri dengan sebenar-benarnya sampai pada satu tahap dan pengetahuan yang tinggi tentang apa sebenarnya diri kita, dari mana asalnya kita serta untuk apa kita diciptakan. Antara langkah untuk mencapai kebahagiaan menurut Al-Ghazali adalah melalui pembersihan diri ataupun tazkiyah an-nafs. An-nafs juga memerlukan penyucian diri dan pembinaan, memerlukan penjagaan agar benar-benar bersih daripada segala kekotoran. Jika pembersihan diri itu tidak pernah diberikan, maka agak sukar untuk menjadi jiwa yang sempurna dan suci. Selain itu, muhasabat an-nafs iaitu menghitung serta mentadabbur apa yang telah dilakukan oleh kita sehari-harian juga perlu dibuat. Muhasabat an-nafs merupakan salah satu langkah yang mesti ditempuhi dan dilaksanakan agar manusia benar-benar boleh menjadi lebih baik serta mencapai tahap kebahagiaan yang diingini.
Al-Ghazali turut menegaskan bahawa seseorang itu tidak akan bertakwa kecuali setelah melakukan perhitungan dan muhasabah terhadap apa yang telah dilakukan olehnya. Selain itu, ada juga taqwiyah an-nafs atau kemampuan untuk penguatan jiwa yang juga terbahagi kepada dua, iaitu alimah dan amilah. Jika kedua-dua kemampuan ini telah dimiliki dan dikuasai serta dapat dikendalikan dengan baik, maka ianya amatlah membantu dalam mengenalkan seseorang pada dirinya sendiri, yang selanjutnya mampu mendorong dirinya akan pengenalan kepada Tuhannya pula. Kesimpulannya, jika langkah dan strategi yang telah dinyatakan mampu dilakukan, maka gambaran kebahagiaan yang dimaksudkan Al-Ghazali, iaitu menggapai makrifat Allah, akan mampu tercapai. Jelaslah bahawa hanya orang-orang yang telah mengenal Allah sahaja yang mampu merasakan kebahagiaan yang sejati. Bagi menyimpulkan kajian kami, kesempurnaan jiwa itu bergantung kepada usaha untuk menjaga keseimbangan dan perilaku serta amal baik di dunia ini. Jika usaha itu mampu dilakukan, maka sesiapa pun mampu memperoleh kebahagiaan. Jadi pada pandangan Imam Al-Ghazali, kebahagiaan sejati itu lahir daripada suatu perasaan yang tumbuh dari dalam jiwa secara naturalisasi melalui pelbagai mujahadah, bukan kebahagiaan material seperti yang digambarkan oleh Barat.